Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'ansir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang jemaah, sidang penonton, sahabat-sahabat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pagi yang penuh barakah, kita masih berada di waktu duha 10.30, 10.35. Alhamdulillah. Ini hari mula lambat sikit. Sebab tadi kuliah di Ceras jauh. Baik. Jadi terima kasih kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada pagi ini dalam siri Fitness Qalbu, siri yang ke-11. Fitness Qalbu, siri yang ke-11. Bantu sebarkan, jemput sahabat-sahabat lain datang bersama-sama kita untuk dalam siri Fitness Qalbu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran, yang dah share, like and share. Sebarkan sebagai ejen-ejen kebenaran. Pastikan yang menonton pagi ini, yang menjadi ejen kebenaran, bantu sebarkan. Soal terima tak terima, soal mahu tak mahu, soal nak dengar tak dengar, itu bukan urusan kita. Urusan kita sebarkan seluas-luasnya ilmu yang ada. InsyaAllah siri Fitness Qalbu ini akan bersiaran setiap Sabtu dan Ahad. Pada pukul 9.30 pagi atau 10.30 pagi, dan tertakluk kepada keadaan sekiranya ada halangan, maka kita akan tangguhkan insya-Allah. Khair. Alhamdulillah. Audio visual okey. Komen itu dulu. Audio visual okey. Baik. Kalau okey, kita akan teruskan perbincangan kita secara fitness, secara santai, tetapi kita nak sampai. InsyaAllah. Baik, tajuk kita pada pagi yang penuh barakah ni adalah uruskan masalah, bukan selesaikan masalah. Tajuknya agak mungkin orang fikir apa beza urus dan selesaikan. Dan tajuk ini seringkali bermain di fikiran kita, di dalam kehidupan kita, masalah. Masalah. Dan ini kita dah sentuh dalam hakikat ujian dan masalah. Kita dah sentuh dalam hakikat kehidupan. Okey, sebelum saya teruskan lebih panjang, saya nak ucapkan terima kasih dulu. Alhamdulillah kepada semuanya inbox saya, PM saya secara personal ada, kat page ada, untuk pendaftaran untuk kelas Mukmin Niaga dan intensif pembangunan kehidupan. Terima kasih. Saya tak reply lagi, tak apa. Tapi saya dah take note. Terima kasih kepada semua yang dah berminat. Dan kita juga akan buatkan secara online ya. Secara online bagi yang tak dapat hadir, mungkin dari Singapura, mungkin dari tempat-tempat yang jauh ada kekangan-kekangan, dan memang kita punya seat pun limited kepada 75 orang sahaja, limited. Dan venue kita, tempat kita buat di Palma Shah Alam, Seksyen 19. Untuk waktu ini dewan-dewan masjid masih lagi belum digunakan secara seluruhnya. Jadi tak apa, kita gunakan di Palma, dan di situ dipilih tempat itu kerana suraunya ada, bagus, fasilitinya bagus. Jadi yang mana-mana yang jauh tu mungkin nak
check in ke, bolehlah. Kita tak sediakan penempatan. Penempatan boleh uruskan insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah semua alhamdulillah kulli nikmat. Pertama mula dan selama-lamanya. Marilah kita sama-sama manjat syukur pada Allah Taala. Manjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata sebenar-benar syukur. Sebenar-benar syukur di atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Ni. Nikmat apa yang paling besar dari sudut kehidupan ini? Itulah nikmat hidup. Nikmat apa yang paling besar dengan kehidupan yang ada dalam hidup ini? Itulah nikmat hidup. Nikmat diberikan kehidupan. Nak tahu nikmat hidup ni besar ke kecil? Nak tahu? Tunggulah di saat kematian. Ataupun berlakunya satu-satu kematian. Walaupun berlaku di tempat yang paling mewah. Katalah di sebuah bangunan 100 tingkat. Apa ni tiba-tiba di kepakaran saya adalah untuk membantu wanita menjadi isteri dan suami menarik. Benar, ini ayat masalah ni. Puan Atika Zulaikha ini tambah masalah adanya, betul. Tiba-tiba pula keluar teks ni, saya pun ini ayat batil ini. Ini ayat batil ni. Ayat batil. Baik. Jadi nikmat hidup ini adalah nikmat yang besar. Kerana apa? Di saat kita berhadapan dengan kematian, maka terputuslah segala nikmat keduniaan ini. Bangunan tinggi, hebat, mewah, tiba-tiba dalam tu ada kematian, dia akan jadi suram. Rumah mewah ni, katalah kita pergi rumah mungkin orang-orang yang berharta, orang have ni. Rumah ada swimming pool, 100 tu melampau tak? Kita 5 tingkat rumah dia, swimming pool, kereta bersusun. Tiba-tiba waktu kita pergi itu, tiba kematian. Itulah tiba-tiba kan Puan Fazilah nyari-nyari nak kena. Tiba-tiba bawah tu tulis tag kebatilan. Alhamdulillah, kalau tidak dah keluar dah kita punya pedang. Nak cantai lah. Tengok-tengok. Copy paste statement kebatilan. Bagus. Mana-mana statement-statement batil tu boleh kita tag, copy, kita syarahkan. Apa yang batil ni kan? Nyari-nyari nak kena kan? Ustaz, mohon doa dari semua ibu saya sedang sakit dah 5 hari. InsyaAllah Puan Haliza. Wallahu yashfi. Allah maha menyembuhkan. Tiada mudarat pada sakit ibu Puan. Mudarat hanya pada Allah. Kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat mudarat sakit itu. Allah gantikan dengan sihat yang menyembuhkan. InsyaAllah. Apapun yang berlaku, ala kulli hal, semuanya baik-baik berlaku. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khair. Iyalah, kita benda-benda batil ni tak boleh tunggu-tunggu. Puan Atika dah tahu kan? Bagus. Dia sabar ni, sabar dalam menegakkan kebenaran lah. Sabar lah. Sabar ni bukan kita berdiam. Sabar ni tak betul kita susah. Sebab Allah takdirkan saya ni pejuang kebenaran. Pejuang ni maknanya ramai lagi. Tapi itulah kiranya memperjuangkan kebenaran. Dari sudut kata-kata lah banyak lagi. Perjuangan kebenaran ni besar ya. Jadi bila kata pejuang ni, perkataan-perkataan tu kita sensitif lah. Dia sensitif, dia berbeza lah dengan ejen. Okey. Baik. Jadi bila kata fighter, warrior, fighter, setiap apa yang ni kita akan defend lah. Kita akan defend lah. Baik. InsyaAllah. Sidang Imam Allah Ta'ala. Baik. Jadi berbalik tadi tentang hidup kan. Jadi bila kata nikmat ni, bila pergi ke tempat yang hebat berada, maka bila ada kematian, dia akan jadi suram. Jadi besar tak nikmat hidup ni? Besar. Pejuang hari kemerdekaan. Ya, merdeka. Malam ni malam merdeka. Adakah? Nanti keluarlah ceramah. Merdekakah kita? Mahardeka. Bebas jiwanya. Itu nama Mahardeka. Bebas daripada jajahan. Kalau kita hidup masih terikat dengan benda,
masih terikat dengan masalah, masih kita ditentukan oleh masalah. Ada masalah aja marah-marah, ada masalah aja kita cari susah. Ada masalah aja kita mula kita menyusahkan. Kita mula terbelenggu dengan masalah. Jadi itu belum merdeka. Merdeka itu bebas dari masalah. Dia tidak membuatkan masalah itu mengganggu dia. Malah dia akan berhadapan dengan masalah dan dia akan menguruskan masalah itu. Ini pagi ni kita nak beza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merdeka jiwa. Tag bawah tu, bebaskan jiwamu. Tag. Nanti kita syarah malam ini. Edisi Merdeka online malam ni ya. Bebaskan jiwamu. Tu dia, bebaskan jiwamu. Jiwa tu mesti dibebaskan. Pertama, bebaskan jiwa dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu dunia. Bebaskan jiwamu dari belenggu dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Mahardeka. Baik. Jadi sedang menonton, sedang nyembah mata Allah SWT. Baik. Baik, kita masuk pada isu kita. Baik. Tadi kita dah syukur tadi. Kita sebut tentang syukur. Nikmat hidup ni besar. Jadi jangan kita besarkan masalah kehidupan. Besarkan nikmat hidup itu sendiri. Nikmat kehidupan tu kita besarkan. Jangan besarkan persoalan kehidupan. Persoalan kehidupan itu kita kecilkan dia. Ini prinsip yang pertama. Kecilkan masalah kehidupan, besarkan nikmat kehidupan. Yang hari ini orang besarkan masalah kehidupan. Orang kecilkan nikmat kehidupan. Dia terbalik. Nikmat kehidupan dikecilkan, masalah kehidupan dibesarkan. Kenapa masalah kehidupan dibesarkan? Dia anggap masalah itulah yang menyebabkan kehidupan dia tidak nikmat. Dia menganggap masalah itulah yang menyebabkan kehidupan dia tidak nikmat. Sedangkan Allah ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat aku mana yang engkau nak dustakan? Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT dalam bab ini, bab menguruskan masalah, ramai orang tak nak ambil, ramai orang ambil mudah. Dia ingat dia boleh uruskan masalah. Satu-satu saya katakan kan. Satu-satu. Yang pertama, masalah rumah tangga. Ramai orang dia tak uruskan masalah. Dia nak lari daripada masalah. Yang kedua, ramai orang dia tak uruskan masalah. Dia nak selesaikan masalah. Itu satu, masalah rumah tangga. Sedangkan dalam Islam, itu Allah menyuruh kita menguruskan. Apa konteks menguruskan? Itulah apabila Allah menjadikan kita ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah ni bermaksud mentadbir, memimpin, menguruskan. Itu khalifah, bukan menyelesaikan. Kita tak menyelesaikan masalah, kita uruskan, kita takbir. Itu nama pentadbir. Pentadbiran. Jadi masalah itu bila tidak diuruskan, maka timbullah kesusahan. Dia nak selesaikan, tak selesai. Soalannya sekarang kita kena betulkan terminologi dulu. Kita kena betulkan takrif. Allah jadikan kita ini bukan untuk selesaikan masalah dunia. Allah suruh uruskan dunia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Tu saya baca panjang tu. Surah Al-Baqarah ayat 21 tu, 22, 23. Ayat 21 mengatakan Allah bagi tahu kita ni dijadikan untuk Allah. Bila untuk Allah, uruskan diri kita dengan Allah terlebih dahulu. Urusan kita dengan Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Maka Allah jadikan manusia untuk sembah Allah. Itu persoalan pertama kita. Masalah atau persoalan utama kita adalah nak sembah Allah. Sembah ni maksudnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'rafun. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia semata-mata untuk menunaikan tuntutan sebagai hamba. Untuk mengenal Allah. Masalah utama kita adalah mengenal Allah. Persoalan utama seorang manusia adalah mengenal pencipta. Itu persoalan utama. Dan kita kena uruskan soalan itu. Itu nama uruskan masalah utama. Maka takrifnya adalah uruskan. Maka Allah datangkan persoalan. Allah pertama, itu main dia. Topik besar dia adalah nak mengenal Allah. Kemudian Allah kata, Allazi ja'ala lakumul ard. Aku jadikan bumi. Nampak? Allah jadikan. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan daripada langit hujan. Allah uruskan bumi ini untuk kita. Kita untuk Allah. Kemudian Allah kata, kenapa kita tak boleh nak selesaikan masalah? Sebab kehidupan yang Allah jadikan. Maka Allah jadikan pula cabang-cabang, furuk-furuk dalam kehidupan ini, pecahan-pecahan kehidupan, supaya manusia ini mampu mengenal pencipta. Sebab itu, kita bukan nak menyelesaikan masalah. Kita nak menguruskan masalah. Selesai itu bila kita mati. Selesai masalah, mati. Nak tak ada masalah, mati. Mati tak ada masalah. Habis masalah dah. Selagi hidup, selagi itu ada masalah. Ataupun selagi hidup, selagi itu ada persoalan. Nah, tu kuliah subuh besok. Tu saya pick. Siapa besok ada? Jom di Masjid Gombak. Terima kasih Tuan Haji Amiruddin jemput. Itu besok saya kembali kat tempat Kampung Gombak tu. Tempat unyang saya, Kampung Gombak. Besok subuh, siapa ada di area Gombak, jom turun. Saya jemput, hadir. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, masalahnya betul Puan Fazila. Tak nampak Allah kerana terhijab dengan persoalan, kerana jahil. Allah jadikan isu itu dipanggil asbab. Sebab. Sebenarnya nak cetuskan supaya kita mencari. Allah bagi masalah rumah tangga, persoalan rumah tangga. Bukan suruh nak nampakkan isu rumah tangga tu. Macam tadi Puan Atikah, saya pakar dalam menguruskan wanita untuk kembali rapat dengan macam-macam ayat. Itu bukan main point kita nak selesaikan masalah rumah tangga. Tak biasa orang kata, anda ada masalah rumah tangga? Apa masalah dia? Tak ngam. Masalah tak ngam kan? Bila masalah tak ngam, itu masalah apa? Nak selesaikan dengan apa? Dia ingat nak selesaikan dengan belayan. Dia ingat nak selesaikan dengan kembali setia
dengan kebendaan. Itu bukan selesai. Yang pertama, dia kena jawab dulu. Dia kena faham. Dia kena uruskan persoalan itu. Kenapa? Dalam rumah tangga, tiba-tiba di tengah perjalanan, ada sifat ataupun perasaan tak suka, konflik. Kenapa? Cari dulu. Rupa-rupanya, bila kita uruskan masalah kita itu dengan baik, Allah akan bantulah kita diberi ilham. Rupanya, kita buat dulu tanpa ilmu. Sebab tu masalah. Ada masalah ni kan persoalan. Persoalan itu dijawab dengan ilmu. Ilmu lah. Jadi, uruskan masalah dengan ilmu. Itu beza. Sebab tu ilmu menjadi keutamaan. Talabal ilmu. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslim. Tak apa Ustaz, saya dah ada ilmu dah. Kalau dah ada ilmu, tak ada masalah lah. Tadi kata masalah itu bila tak ada, bila mati. Maksudnya, masalah ada tetapi dia boleh menjawab. Bila dia jawab masalah itu dengan baik, maka masalah bagi dia tidak jadi masalah. Sebab dia dah ada ilmu untuk menjawab masalah. Tak ada masalah lah. Itu maksud tak ada masalah. Bukan tak ada masalah tu langsung tak ada apa-apa berlaku. Dah. Masalah dia akan datang, persoalan akan datang, tapi dia boleh jawab. Lulus. Maka bila boleh jawab, tak ada masalah lah. Jadi, uruskan pertama. Uruskan masalah dengan ilmu. Masalah rumah tangga, ilmu apa yang kena ada? Ilmu nak memikat suami, ilmu nak memikat isteri, ilmu nak seni pikat, seni, macam-macam seni keluar. Ilmu memahami perangai isteri, ilmu memahami perangai suami, ilmu, itu ilmu apa? Ilmu juga, tapi pergilah kepada usul ilmu. Kena tengok juga persoalan apa rumah tangga ini. Ni Kang, ini tengok balik, sebab tu saya selalu ulang balik. Persoalannya adalah persoalan tentang kasih sayang. Bila persoalan tentang kasih sayang, cari ilmu tentang kasih sayang. Tu je, uruskan ilmu itu. Rupanya ragu. Ada ragu dengan kasih sayang. Jadi sekarang ni, bila kata uruskan, jadi nak selesaikan macam mana? Memang tak selesai. Takkan boleh selesai masalah kalau kita tidak uruskan masalah. Dan kita bukan nak menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah lagi ada. Dia akan menambah lagi masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Ada masalah perniagaan? Anda ada masalah perniagaan? Anda ada masalah tentang bagaimana sale nak naik? Anda nak cari tentang ilmu apa? Mulalah kan ilmu perniagaan pun keluar tentang apa? Sebab tu, kalau kita salah cari ilmu, ilmu banyak. Kita ingat ilmu tu direct ke? Straightforward ke? Ni masalah bisnes, cari ilmu tentang bisnes. Ya ke? Ilmu apa cari? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu menguruskan masalah. Ilmu hutang. Ya, berhutang. Ada hutang, orang hutang kita. Saya hutang orang. Macam-macam lah kan. Orang perhati je. Ilmu hutang nak selesai dengan apa? Kita selesai hutang dengan orang A, kita hutang dengan orang B pula. Hutang orang selesai dengan hutang bank pula. Dengan orang dah selesai, dengan bank pula. Orang yang bagi hutang pula, duk nampak orang je kan. Saya ada masalah orang hutang saya, Ustaz. Sekarang, yalah hutang ni, kalau tak dibayar sampai mati, tak terangkat dia punya amalan dia.
Nampaklah amalan orang tak terangkat. Okey. Jadi kamu faham tak hutang ni ada satu side yang mana kalau kita selesaikan, kita maafkan pun amalan besar juga. Tu kadang-kadang orang yang kita ni hidup ni ada ketika kita bagi orang hutang, ada ketika kita berhutang. Jangan di saat kita ada kekuatan nak bagi hutang kat orang, kita ada kuasa. Dah. Jangan ingat, orang yang berhutang, kita tengok, dia ni makin senang nampak ni. Dia tak bayar hutang aku ni. Kita pernah menyelami ke perasaan dia? Yalah Ustaz, pergilah tanya betul-betul. Sebab tu masalah hutang, uruskan. Bukan ditekan-tekan, bukan di pressure-pressure, bukan dipeli-peli, bukan di... Tak selesai masalah. Masalah rumah tangga dipeli-peli, tak diuruskan. Yang tahu dicari kesalahan. Bila masalah tidak diuruskan, dia tidak cari ilmu kepada masalah itu, pertama dia akan cari salah. Dia akan cari salah. Dia akan cari salah. Kenapa kau tak bayar hutang aku? Kenapa kau tak bayar hutang aku? Aku tengok kau makin senang je. Hutang aku mana? Hutang aku. Minta jadi macam ni lah. Ini hutang ni. Mula lah. Mula cara dia minta tu, mula lah. Kalau orang ini ada mainkan agama pula. Yang berhutang pun main agama, yang bagi hutang pun main agama juga. Hati-hati. Hati-hati. Sebab tu masalah. Semua orang, Allah akan bagi masalah. Saya tak pernah berhutang. Saya tak akan berhutang. Saya jumpa orang yang tak pernah berhutang. Lala sekali berhutang juga. Sebab tu dalam hidup ni, Allah buat suatu perkara itu adalah satu je. Untuk kita tunduk. Untuk kita rasa malu dengan Allah. Sebab tu kata masalah untuk mengenal Allah. Bukan hebat. Bukan hebat sangat kalau kita boleh bagi orang hutang. Time kita mungkin kita rasa kita boleh bagi. Time anak kita, time kita, bisnes kita tak sentiasa naik ke atas. Hidup kita tak sentiasa ke atas. Ada masa ke bawah. Sebab tu, pertama sekali kena faham dalam hidup ini adalah, bila masalah datang, uruskan masalah. Jangan sibuk macam mana dia ni. Macam mana dia ni. Contoh tadi, saya buka tadi. Tadi masalah rumah tangga. Masalah perniagaan. Masalah soal duit. Orang berhutang, kita berhutang. Ustaz, ni masalah ni. Masalah perhubungan. Sekarang ni, percaya atau tidak, kita nampak benda. Kita nampak kalau hutang, kita nampak duit. Kita nampak orang ni mesti bayar. Orang ni mesti bayar. Kita tak pernah minta, ya Allah, bagilah rezeki dekat si pulan ni untuk bayar hutang aku, ya Allah. Ya Allah. Kalau kita ikhlas minta dengan Allah, Allah bagi. Sama juga yang orang yang berhutang. Ya Allah, aku berhutang dengan orang, ya Allah. Bukan duit yang menyelesaikan masalah ni. Tolonglah, ya Allah. Sabarlah. Kalau misal kata bukan duit yang menyelesaikan masalah, maka Allah yang menyelesaikan masalah. Dengan Allah buka pintu jalan rezeki. Sabarlah. Dah lama Ustaz dia hutang saya, Ustaz 5 tahun, 10 tahun. Kita hutang lama, tapi kadang-kadang kita maki kawan tu, kita hina dia, kita nak kawan lagi. Lepas tu dah terlepas cakap. Itu yang bergaduh tu. Bila nak selesaikan masalah, kita banyak menyalah. Kita peli-peli je. Kita peli-peli. Macam isteri, peli-peli suami. Suami peli-peli isteri. Orang yang berhutang, dia peli orang tu. Senang nampak. Duit aku bila nak bayar. Dia peli-peli. Kalau orang tu ada tetel sikit, ustaz nampak. Ustaz takkan tahu aku hukum mahkam. Kau minta cara pelilah dapat. Allah kata. Ramai orang perli. Dia tak selesaikan masalah. Dia peli. Dengan Allah dia tak minta pun. Dia minta dengan orang. Orang hutang, aku minta dengan kau. Sebab tu orang tu susah, dia pun susah. Dua-dua susah. Patut bila kita bagi pinjam ke orang, kita ikhlas memberi. Allah bantu orang tu ikhlas membayar. Samalah dengan kasih sayang. Sebab tu belajar. Saya duk perhati dalam Al-Quran. Allah ajar. Allah kata, dan sebesar kepak lalat pun kamu tak boleh nak buat. Kamu tak boleh uruskan dunia ni. Kamu tak boleh kalau tanpa ilmu aku.
Kamu tak boleh selesaikan masalah tanpa aku. Sebab Allah yang buatkan kehidupan ini. Sebab tu, pertama sekali, uruskan masalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Kenallah Allah. Ni nak kenal duit, nak kenal duit, nak kenal duit, nak kenal isteri, nak kenal suami, nak kenal semua. Tak kenal-kenal pula tu. Tak cakap apa pun. Memanglah kita lah Puan Intan, Puan Bazania, Puan Bazanisha. Orang tu dah rasa bersalah. Dia tak boleh bayar. Memang orang kalau berhutang, kalau Puan Intan, dah siapa pun. Memang sekarang kita bagi hutang ke orang. Cuba kita pula berhutang dengan orang. Kalau kita berhutang dengan orang, automatik rasa bersalah nak jumpanya. Sebab dia kalau jumpa, kalau lagi-lagi, kita akan nampak, macam senang je ni. Kita ada sangka buruk tau. Tak payah jauh lah. Ada lah kan. Kita menguruskan satu organisasi. Kita bagi satu, orang kata, siapa-siapa masuk tak payah bayar. Bayar ke tak bayar ke, tak apa. Tapi satu ketika kita tengok hidup dia macam makin bagus tapi ini tak bayar. Kita sangka buruk dengan dia. Lalu saya cakap, Ustaz, minta maaf Ustaz, bukannya tak bayar. Tapi yang saya dapat ni pun orang bagi Ustaz. Orang bagi ni, orang pergi sini. Kita duk nampak, amboi, makan sedap. Orang pergi sana, dia tak tahu makan sedap orang belanja. Oh sedap dah pakai kereta. Dia tak tahu pakai kereta orang bagi. Kita duk nampak. Ni bila nak bayar ni? Dalam hati kita. Sebab tu betul kan, kenal Allah. Sebab tu kita hari ni, kita banyak nak kenal masalah. Kita ni banyak nak kenal benda. Ada masalah hutang, kena duit. Ada masalah rumah tangga, cari ilmu mengenal pasangan. Cari mana doktor-doktor yang pandai-pandai kaji tentang fikiran, kaji tentang ni, cari lah. Dia cari, perempuan ini sifat dia begini-begini. Makin dia detail dengan manusia. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi poin pagi ni, ajar diri tu bukan, Puan, tu bukan satu bab lagi Puan Intan. Sekarang ni, tak payah cakap macam tu pun tak apa. Tu bukan rezeki reda je lah. Dah, maksudnya sekarang, tengok dia, ingat Allah lah, dah lah. Bukan kata kita reda orang dah berhutang. Kita bantu dia. Kita bantu orang berhutang itu. Doakan. Ya Allah, rezeki pada engkau. Kalau kita reda dengan Allah, kita tak keluar statement-statement macam putus asa tu. Itu statement putus asa sebenarnya. Orang dah berhutang, reda je lah. Salah macam statement tu. Memang kita cakap reda je lah. Sebab tu orang menyampah kadang-kadang perkataan reda je lah. Kadang-kadang cara kita uruskan reda je lah pun tak betul lah. Reda je lah bukannya maksud biarlah. Reda je lah pertama, terima dulu masalah dengan Allah. Ya Allah, aku terima masalah ini ya Allah. Aku nak uruskan orang ini ya Allah. Dia tak bayar hutang ya Allah. Aku perlukan duit. Macam mana ya Allah? Tu cara dia bukan. Biarlah. Nak macam mana? Yelah, bukan milik kita. Bukan rezeki kita. Reda je lah. Ya kan Ustaz kan? Betul kan? Sambil tu kawan tu dengar. Aduh, sakitnya telinga aku dengar. Memang dia tak dengar. Tapi hati kita sampai kat dia. Reda je lah. Nak buat macam mana? Suami tak mendidik kan Ustaz? Sabar je lah. Reda je lah. Yelah, nak buat macam mana? Itu bukan reda. Itu bukan reda. Reda ni maksudnya, dia membawa ketenangan. Sebab tu, urus masalah dengan Allah. Allah akan bantu orang tu selesaikan hutang. Atau duit kita dapat tempat lain banyak. Allah bagi. Kalau sekiranya kita nak halalkan hutang orang tu, pastikan Allah gantikan dulu. Kalau tidak, kita duk bengkak di hati kan. Aku nak halal, kamu bayar harga ni, aku nak pakai duit juga. Tak apa je lah, halal lah. Tapi kita tengah sempit. Maknanya kita pun Allah tak tolong lah. Biar kita redakan hutang orang tu di saat Allah bayar kita. Katalah dia hutang kita. Kawan tu tak bayar. Kita perlukan duit. Rupa-rupa Allah bagi duit dengan bisnes kita ke apa ke menjadi. Jangan. Contoh macam satu organisasi tu kita menguruskan pelajar kan. Tak semua bayar.
Bila tak sembahyang, kita bukan kata tak apalah, redha je lah mana yang tak bayar. Tak, kita tak cakap macam tu. Kita cakap, okey, yang tak bayar, basic dia memang tak bayar. Tak apa. Kita clarify kan dia memang tak bayar. Tak apa. Jangan minta-minta, tak apa. Kita lupakan pun. Nak jadi cerita, ada satu pihak yang boleh bayar setahun, ada bayar lebih. Tengok Allah buat. Jadi kita lapang dada. Kita pun tak ada nak terasa-terasa dengan orang yang tak bayar ni pun. Siap kita jumpa dia, tak apa. Jangan malu dengan saya. Puan tak bayar, tak apa. Jangan macam tu Ustaz. Tak apa, saya cakap. Allah bagi saya kod lain. Allah bayar saya kod lain. Puan tak bayar, tak apa. Bukan saya saja tak nak bayar. Saya tahu. Bak duit ni bukan isu kecil, isu besar. Sebab kadang-kadang orang nampak macam boleh bayar, tapi tak boleh. Nak macam mana? Terimalah hakikat. Jangan kita ingat duit kita je. Tu dia. Nampak tak? Tu kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kaedahnya. Sebab tu urus masalah dengan Allah. Nampak? Ya, siap blok lagi. Itulah. Tak apalah. Puan Faizah, nak macam mana? Satu sekarang, bila kata ilmu Allah, saya beritahu dalam sekolah, ramai orang kata, Ustaz uruskan sekolah, Ustaz. Ya. Allah bagi. Bukan kata Ustaz ada duit banyak. Tak ada juga. Habis tu, uruskanlah dengan Allah. Dengan Allah. Ya. Pelajar saya ada 50 orang. Overhead kedai saja berapa? Kalau ceritalah. PKP, swipe saja, tak bayar. Cakap, yang bayar tak bayar-bayar. Ustaz, yakinlah. Ilaha illallah, saya cakap. Saya buka sekolah ni bukan nak meniaga. Kita buka sekolah sebab kita ada kesedaran nak mendidik. Ilmu ada, kita kena curahkanlah. Habis ni nak bayar gaji cikgu, bayar Allah bayar, saya cakap. Cara saya cakap macam tu dengan Allah lah. Peninglah. Orang yang tak faham Allah, tak kenal Allah, dia peninglah. Dia akan ragulah. Macam mana Allah bayar? Dia tanya macam mana Allah bayar? Cuba tanya, langit tak ada tiang tu macam mana Allah buat? Langit tak ada tiang. Tak tanya. Macam mana langit tak ada tiang? Macam mana awan tu tak ada tali? Awan tu tak ada tali lah. Nampak? Awan tak bertali. Tengok awan tak bertali. Tengok atas sikit. Gigi tengok awan. Tengok awan. Pergi tanya, macam mana Ustaz Allah bayar? Pergi tanya tu, langit tu, macam mana Allah buat? Tengok awan tu, macam mana awan tu tak bergerak? Boleh statik dekat situ. Pergi tanya pokok-pokok tu, macam mana pokok ni hidup? Pergi tanyalah. Kadang orang yang cuba mempersoalkan Allah ni, blank kita ni, marah pun ada. Nampak tak? Tu cara dia. Kita sebenarnya ragu. Memanglah. Kalau dia kata macam mana tu, dengar cerita. Kalau rasa nak lambat masuk syurga, tak payah halalkan hutang orang. Simple. Sebab memang kita elok nak masuk syurga, tiba-tiba kita kena tunggu kawan tu. Tunggulah. Nak tunggulah. Tunggulah. Yang orang berhutang, dia kena niat nak bayar. Itu satu. Orang berhutang, dia niat dia nak bayar. Niat, ya Allah aku nak bayar. Dia kata halal ta'ala tu hak dia. Hak orang yang berhutang, biar. Dia kata dia yakin sangat. Macam satu pelajar saya. Dia cakap apa? Bila ada konflik bergaduh berdua, biasa bergaduh mulut. Dia kawan ni terlepas cakap. Budak-budak, biasalah. Lepas tu, kamu maafkan tak dia? Saya cakap, biarlah ke akhirat nantilah. Saya tanya balik, hebat sangat kamu nak cari dia ke akhirat? Hebat sangat kamu nak cari dia ni ke akhirat ke? Dekat akhirat dah fikir nak masuk syurga dah. Bukan fikir nak tagih hutang. Allah. Sempitnya pemikiran, dekat akhirat masih nak pegang duit lagi. Punyalah mata duitan betul manusia ni. Dekat akhirat masih lagi nak pegang duit. Patutnya sebab dia ikhlaskan, dia menghalalkan hutang kawan tu masuk syurga, dek kerana dia nak tuntut dekat akhirat, duduklah kat padang mahsyar tu. Elok-elok dah boleh masuk syurga dah. Allah kata, nanti. Sebab apa? Dia ni nak tunggu orang yang tak bayar duit dia. Mana?
Biar dia carilah. Dah nak cari sangat dekat padang mahsyar. Awak dah masuk syurga. Settle dekat akhirat. Oh, kat dunia lepas, kat akhirat siap. Wallahi tuan-tuan. Saya cakap, kadang-kadang kita bagi tamsil beginilah. Nyari Allah tak buka syurga sekarang je. Sekiranya lah Allah tunjukkan syurga sekarang ini, wallahi kita akan minta lagi susah. Kita akan bagi semua harta kita dekat orang. Kita akan bagi. Ambil. Aku nak syurga. Sahabat dah buat. Kita je duk galik dengan dunia. Orang berhutang tagih-tagih lagi. Macam kita hidup dengan duit itu je. Macam rezeki Allah ni macam sempit sangat. Macam kalau orang tak bayar hutang ni mati. Macam tak ada duit lain. Kita harap duit hutang tu je lah kita duk tagih sangat. Lepas tu kita kau tak bayar habis. Kau tak bayar habis. Rezeki Allah luas langit bumi Allah boleh bayar. Biarlah Allah yang bayar. Jangan. Sahabat ketika bagi syurga sanggup gadai nyawa lagi nak bagi. Tak heran dah. Tu datangnya memaafkan. Tak apalah saya maafkan. Sebab apa ni? Orang buat kamu macam-macam ni. Kenapa ni? Kenapa kamu sibuk nak maafkan? Sebab saya nak syurga. Kalau saya tak maafkan, masalah saya nanti. Tergantung amalan saya. Bukan sebab dia pun. Sebab saya nak jaga hati kita ni dengan Allah. Sebab tu saya cakap tadi, uruskan masalah. Bukan nak selesaikan masalah. Orang berhutang, masih ada orang berhutang. Halal kan? Contoh. Oh hebat sedap cakap Ustaz. Sekati lah. Kalau tak nak syurga, sudahlah. Nak duit, tunggulah orang tu bayar. Tunggu orang tu bayar. Kalau dia boleh bayar. Kalau tak boleh bayar, bergaduh lah. Tu kata bergaduh adik-beradik lah. Bergaduh kawan-kawan lah. Hutang aku bila nak bayar? Gelak-gelak. Hutang aku bila nak bayar? Subhanallah. Cuba cakap, hutang aku Allah bayar. Tak apa. Hutang aku Allah bayar. Kan senang cakap macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia. Sebab kita takut nak halalkan. Sebab kita tak nampak syurga. Kenapa tak nak kita bertoleransi? Sebab kita tak nampak syurga. Sebab kita nampak masalah dunia je. Kita nampak persoalan di dunia saja. Kita tak nampak persoalan di akhirat sana. Nak syurga. Kenapa ni mengalah ni? Apa kamu dapat? Kamu mengalah bagi hak kamu. Betul tak Puan Linda kan? Kamu bagi giliran kamu dekat dia ni. Kenapa? Apa kamu dapat? Asyik mengalah saja. Jawab, saya dapat Allah. Allah janjikan orang yang memaafkan, orang yang menghalalkan, orang yang tak dapat hak dia kat dunia, Allah akan tunaikan hak dia di syurga. Tapi dengan syarat dia ikhlas lah, dia puas hati lah. Jangan tak puas hati pula. Kadang-kadang dia tak puas hati, menuntut hak saja kerja. Nampak tak? Memang Allah buat tak semua hak kita, tak semua hak kita diperolehi di dunia. Memang Allah buat gitu. Memang. Jadi sekarang ni, kenapa hikmahnya Allah buat hak kita tak boleh didapat semua? Sebab kita ni tak ada daya. Kita ni lemah. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah nak bagi tahu ada syurga. Ada syurga. Tak dapat kat dunia, dapat kat syurga. Tapi kita kata, layak ke Ustaz saya dapat syurga? Nampak sangatlah tu. Kenapa? Nak neraka ke? Jawab gitu. Kenapa? Nak neraka ke? Jangan kata tak layak. Tak layak. Cakap je. Allah layakkan. Ya Allah bagilah syurga walaupun aku tak layak. Ya Allah. Ya Allah. Nabi suruh minta kan? Nabi dah kata dah semua masuk syurga. Illa abah. Kecuali yang tak nak. Soalannya bukan boleh tak boleh. Soalannya nak ke tak nak. Kita dah sentuh dah. Bukan boleh tak boleh. Kalau boleh tak boleh. Memang tak boleh masuk syurga pun. Syurga hak Allah. Milik Allah. Apa layak kita nak masuk? Apa layak kita nak masuk? Katanya syurga milik Allah, hak Allah. Nak ke tak nak? Nak. Nak buat cara nak. Apa yang cara nak? Uruskan setiap masalah dengan Allah.
Itu je cara dia. Jangan selesaikan. Selesai bukan tugas kita. Allah. Ya, Tuan Raja Sarizal, marah-marah pun tak dapat gak. Betul juga. Duk tuntut-tuntut kan. Mana hak saya? Mana hak saya? Bergaduh juga. Dapat gaduh. Bukan dapat hak. Ingatkan dapat hak. Bergaduh dapat. Bertumbuk dapat. Lepas tu tak berjumpa. Memasam muka. Apa yang dapat? Dapat musuh. Dapat penyakit. Dapat penampar. Nampak? Peli-peli tadi kan, saya baca tadi peli-peli madu. Peli-peli suami. Apa dapat? Dapat ke suami? Tak dapat. Apa gunanya? Allahu Akbar kan? Subhanallah, subhanallah. Mau ke tak mau? Jadi sedangnya Mama Allah SWT. Oi, semangat merdeka. Semangat merdeka. Merdeka. Semangat kita. Uruskan masalah itu dengan Allah. Ya Allah, hasbi Allah. Ustaz Faiz, Puan Normawati, Ustaz Farid. Faiz ni mana punya? Farid, Abu Aulia. Dan semua tim, ramai tim saya, Puan Norma. Yang menonton ni semua tim saya. Ejen-ejen kebenaran. Ramai tu yang menonton ni. Dia. Allahumma salli ala Muhammad. Warna bendera dah tu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya, yang bagi ada masalah tu, ada masalah hutang, ada masalah semualah kita berhutang. Saya pun menguruskan banyak kan, terpending-pending sana pending sini. Kita ada Allah tuan-tuan. Uruskan dengan Allah. Cari ilmu. Cari ilmu sehingga Allah bukakan pintu hati untuk melihat hakikat. Terbinanya ilmu hakikat melalui jalan masalah. Mesti jalan masalah lah. Jalan susah. Memang jalan susah. Guru saya pun cakap cari susah. Memang bukan jalan senang lenang. Mana ada jalan senang lenang. Kita je tertipu dengan kesenangan. Ditipu dengan kesenangan. Mana ada tuan-tuan. Semangat merdeka. Satu, kucing basahku. Bukan kata berjemaah pun tidak. Dengan bini pun takut. Merdeka apa je? Merdeka. Balik rumah bang. Apa merdeka? Tak payah. Dia dua. Orang lelaki dua. Alang-alang dah bagi tagline. Kat subuh pun jemaah saya bagi dua. Punchline terus. Di masjid, dia kena kuasai. Di rumah, dia kena menguasai. Di masjid, dia kena kuasai. Kuasai masjid dengan soft. Di rumah, dia kena menguasai. Dia kena memimpin. Jangan balik subuh pula kena pimpin balik. Elok-elok jadi subuh warrior, balik rumah, kena balik dengan isteri. Bang, roti canai jangan lupa tu balik subuh nanti. Bang, jangan lupa. Bang. Allah, tak jadi. Orang lelaki kena dua sekali. Dia kena kuasai masjid, dia kena menguasai rumah dia. Orang rumah dia. Dia bukan orang rumah yang buat keputusan. Ini kadang-kadang saya tengok yang kahwin dah lebih 2, 3 pun orang rumah buat keputusan. Minta maaf cakap habis lah. Bila lagi nak simpan-simpan buat apa? Saya tengok isteri saya lah. Kalau isteri saya kata okey baru. Yalah, kalau isteri tak okey sekarang, saya susah. Tak masuk syurga. Didiklah isteri tu reda. Payah nak ke? Diperkuasai. Tak. Menguasai dia. Menguasai isteri. Kuasai ni maksudnya dengan diri. Maksud dengan diri ni ibadah kita dengan Allah lah. Kuasai amal itu. Kalau menguasai ni ibarat kita memimpin lah. Suami kena memimpin. Memimpin. Minta maaf tuan-tuan. Kena cakap lah terang. Ustaz, saya nak kahwin, tambah lagi seorang. Gatal ke? Ramai cakap saya gatal. Adakah itu gatal?
Tengoklah diri sendiri, gatal tak? Garuk-garuk tak? Tak kan? Tak lah. Tambah seorang lagi, dia orang kata gatal. Tanya siapa tu? Tengoklah dengan siapa orang tanya. Dengan siapa yang kita bertanya. Dengan siapa kita bercakap. Kalau tanya orang yang tak ada ilmu, itulah jawapan dia. Tambah lagi menggatal. Tambah lagi menggatal. Apa istilah menggatal tu? Kita tanya dulu. Tak cukup-cukup nak tambah lagi. Apa maksud tak cukup-cukup tu? Bab dunia, pandai pula kita nak tambah-tambah. Tambah kereta, tambah rumah, tambah nasi. Isteri bukan dunia. Kenapa tak boleh tambah? Apa dalil kata tak boleh tambah? Oh, nanti tak berlaku adil. Adil tu apa? Saya tanya. Dengan isteri sekarang, dah adil ke? Dengan diri sendiri, dah adil. Dengan Allah, dah adil. Kadang-kadang bercakap tak ada ilmu. Bila bercakap tak ada ilmu, itu bagi punah sihat. Itu punah sihat. Belajar. Kalau betul, ini amalan, Syekh. Ini amalan. Tambah amalan. Itu maksudnya. Tambah isteri, menambah amalan. Habis Ustaz, isteri tak didik. Siapa suruh tak didik? Tak didiklah isteri tu. Nikah sunnah. Nikah tu sunnah. Nikah lagi sunnah. 2 isteri. Apa masalah? Nampak sangat perkahwinan orang itu yang bercakap gatal tu, dia menggatal kahwin. Dia kahwin atas dasar gatal. Cakaplah macam tu. Oh, maknanya kahwin atas dasar gatal aja. Sebab kahwin lagi menggatal. Cakaplah kat orang tu. Yang bertanya tu cakap begitu. Kahwin lagi gatal. Maknanya kahwin sekarang ni gatal jugalah. Sebab kahwin lagi menggatal. So, sekarang ni saya kahwin ni gatal lah. Oh, so awak pun menggatal jugalah. Oh, patutlah mata tak boleh nak diam. Tengok lelaki je menggatal. Handsome-nya lelaki orang. Menggatal tengok. Tengok je. Handsome-nya. Sama je. 2 kali 5. Jangan salah sebut. Ini cakap Allahu Akbar. Cakap tak ada ilmu. Orang tu cakap tak ada ilmu tu. Cakap dengan batil. Ada kenisbahkan nikah dengan menggatal. Nikah tu sunnah. Janganlah buat main. Kalau tak tahu belajar. Oh, nikah dia nafsu. Habis tu sekarang nafsu lah. Allahu Akbar. Lain kali tanya saya. Meh sini. Memang kita zasa. Allahu Akbar. Dah sampai masanya lah kita kan. Dah batil ni terlampau bermaharaja lela. Mereka cakap kot suka. Dah sampai masanya kebenaran kembali kita letakkan di hadapan mereka. Okey je kalau ramai lelaki yang macam Ustaz Farid. Oh begitu. Macam saya lah. Kita tanya Allah lah. Kalau macam tu kita tanya Allah. Kalau ramai macam saya. Jangan nisbah pada saya. Jangan nisbah pada orang. Nisbah pada Allah. Kan dia cakap dah. Kan nisbah pada Allah. Sekarang kan lelaki macam saya. Sama je. Ustaz-ustaz pun tak boleh pakai. Kau dapat kan tak mampu nak, tak boleh. Dia bukan atas kita. Atas Allah. Kembalikan balik kepada Allah. Biarlah Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini dengan baik. Nampak? Allah SWT. Nisbahkan semua pada Allah. Bukan sebab lelaki macam saya yang buat. Tak. La. Wallahi tidak. Bukan asbab itu. Baik, saya kira cukup setakat tu. Kesimpulannya. Pertama, uruskan masalah. Bagaimanapun kita hadapi masalah, uruskan. Jangan lari daripada masalah. Larilah kepada Allah. Jangan lari pada masalah. Siapa yang lari pada masalah, bermaksud dia lari daripada Allah. Allah letakkan kita di tengah-tengah masalah adalah untuk kita bergantung dengan Allah. Siapa lari daripada masalah, maksudnya dia tak nak berharap kepada Allah. Allah letakkan kita di tengah-tengah masalah supaya Allah suruh kita harap kepada Allah. Makin kuat kita harap kepada Allah. Itulah baginda Nabi SAW. Orang yang tak lari pada masalah, bermaksud orang yang berharap kepada Allah. Allah bantu dia untuk selesaikan masalah. Dia duduk di tengah-tengah masalah ni tuan-tuan.
Itulah baginda Nabi SAW diduduk di tengah-tengah jahiliah. Nabi tak lari. Nabi tak lari. Allah saja perintahkan Nabi suruh berhijrah. Nabi ready untuk dibunuh di Makkah. Kalau tidaklah kerana perintah Allah untuk Nabi hijrah. Nabi bukan lari. Kalau tak awal-awal lagi lah Nabi dah lari, dah kena. Puak kafir Quraisy. Kenakan Nabi macam-macam kan. Buka sirah tengok. Jadi jangan lari pada masalah. Uruskan masalah. Dekatkan dengan ilmu yang lebih, yang utama dalam menguruskan masalah. Ingat kata kunci, jangan. Hidup bukan nak selesaikan masalah. Hidup kita untuk berhadapan dengan masalah. Di saat kita mampu berhadapan dengan masalah, di situlah kita tidak akan mengalah. InsyaAllah. Baik. Banyaklah dalil-dalilnya. Tapi waktu sekarang pagi ini, kita santai-santai dia. Supaya saya yakin, bila hati yang mendengar, insyaAllah dia akan faham apa yang disampaikan. InsyaAllah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Salam kemerdekaan. Salam mahardeka. Bebaskan jiwamu. Bebaskan jiwa dari belenggu dunia. Jumpa besok pagi. Siapa yang ada kelapangan 31 Ogos kuliah subuh. Belenggu. Bebaskan belenggu jiwa. Daripada bebaskan jiwa daripada belenggu dunia. Khair. Saya mohon maaf daripada kata-kata saya yang terlepas kata, terkurang bicara, kurang dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah. Teruskan berharap pada Allah. Teruskan hidup dengan Allah. Allah lah jua yang menyelesaikan segala-galanya. Gali lagi ilmu itu. Mohon kepada Allah. Doa kepada Allah. Biar Allah bukakan pintu hati. Berikan kefahaman yang mantap. Sehingga nampak kebesaran Allah di saat berhadapan dengan masalah. Itu yang kita nak. Khair. Terima kasih banyak. Bertemu lagi malam ini. Edisi khas Merdeka. Malam ini edisi khas Merdeka. Kita nak kupas tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bebaskan jiwa. Dengan kita kaitkan dengan lisanul haq. Kalam-kalam kebenaran. Jemput hadir semua. Mengimarkan majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah. Moga-moga Allah berkati kita semua. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.